Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan malam ini adalah malam keberkatan. Apa khabar semua sakit-sakit sunnah? Dan juga hari ini kita sambung ya pelajaran semalam ya, bagaimana rawatan sakit perut dan juga sesuatu kelebihan kehebatan madu tu sendiri adalah rahsianya yang mesti difahami oleh orang awam. Sebab kami kalau tidak dah habis dah semalam, tetapi bila saya kata dengan Ustaz nak tunjuklah kehebatan yang Allah Ta'ala beri itu ialah kepada madu tu sendiri, supaya orang masyarakat akan lebih faham apa yang dikatakan dengan kehebatan dan kelebihan madu tu sendiri. Subhanallah. Jadi di sini Ustazah nak, maknanya kita nak ceritalah tentang kehebatan bagaimana madu itu dalam proses rawatan yang dimaksudkan proses rawatan. Sebab bila kita dengar semalam itu tentang penyakit perut, merawat penyakit perut. Tetapi yang kita tak dengar bagaimana yang dikatakan rahsianya bagaimana merawat penyakit eczema, bagaimana merawat luka dengan menggunakan bahan dia ialah salah satu daripadanya ialah madu. So jadi kita nak sama-sama di malam ini untuk semua mendapat ilmu yang mudah-mudahan memberi manfaat, supaya keyakinan kita, kekuatan kita bertambah erat dengan apa yang dikatakan daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini juga Ustazah akan kenalkan iaitu YDP Persatuan Perubatan Sunnah kita Ustaz Haji Zaidi bin Tahirin dan guru Ustazah sendirilah jadi nak kenalkan iaitu Ustaz Haji Zaidi bin Haji Tahirin memulakan pendidikan agama di Pondok Pasir Tumbuh Kelantan, mengambil Paksnawi di Madrasah Nahdah Bukit Besar Kedah. Lepas tu melanjutkan ke Universiti Al-Azhar dalam bidang pengajian Islam dan Bahasa Arab. Mengikut daurah musim panas di Darul Mustafa Hadramaut, Yaman bersama Habib Omar Al-Hafiz, dan mengikut daurah Tahfizul Quran di Karachi, Pakistan. Guru di Sekolah Menengah Agama Tinggi Sungai Manggis, Selangor, dan penolong pengurus Pusat Agihan Zakat Selangor dan penyelaras Masjid Daerah Gombak. Dan beliau juga guru hadisnya ialah Syekh Abdul Hadi daripada Syria, dan juga Dr. Omar Hashim iaitu daripada Universiti Al-Azhar. Jadi di sini juga beliau juga ialah pencipta bahasa Arab kaedah mudah dan juga mencipta bahasa Al-Quran tahfiz wa tafhim. Maknanya faham Quran dan faham makna apa yang kita baca, yang kita hafal dan sebagainya. Okey, baiklah, untuk kita sama-sama insya-Allah malam ini adalah malam yang mudah-mudahan memberi kita kefahaman ilmu yang mudah-mudahan manfaat tentang madu tadi, yang tentang madu, dan mudah-mudahan memberi kepada anda semua sesuatu ilmu manfaat. Dan saya akan membuktikan bagaimana kehebatan apabila kita kembali dengan cara perubatan sunnah Rasulullah SAW 100% di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Kita akan lihat bagaimana apabila umat akhir zaman mengamalnya, meyakininya, dan kita lihat hasil daripada lebih 20 tahun saya tunjuk bukti-bukti bahawa mereka yang belajar, mereka yang berubat cara sunnah Rasulullah SAW, bagaimana merawat penyakit moden, bagaimana mereka merawat penyakit-penyakit yang terkini. Jadi bagaimana cara perubatan sunnah? Adakah perubatan sunnah tidak boleh mengatasinya? Jadi insya-Allah kita sambung, nanti saja akan tunjuk seperti mana, dan harap-harap masalah internet tak ada dan sebagainya. Yang mudah-mudahan kita dapat melihat kehebatan kebenaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya serahkan pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara.
wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengurniakan kesihatan dan afiah kepada kita, Allah yang menjamin rezeki kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir langit dan juga bumi, dan mudah-mudahan dengan nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam yang Allah taala kurniakan kepada kita semua, kita menjadi hamba-hamba Allah, kita menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang redha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kehidupan kita dan juga kepada alam seluruhnya. Sejak akhir-akhir ini alam semesta seolah-olah memberi isyarat, memberitahu kepada manusia betapa alam sekarang ini, betapa alam sekarang ini tidak mesra dengan hamba-hamba Allah, tidak mesra dengan manusia. Berlakunya hujan yang tidak berhenti-henti sehingga membawa kepada banjir yang memusnahkan rumah, jalan, kebun-kebun, segala-galanya. Begitu juga dengan letusan gunung berapi yang berlaku di Indonesia, yang berlaku di Hawaii, yang tidak sedikitlah mengorbankan jiwa dan raga, harta benda yang begitu banyak, dan keadaan alam yang lautan yang bergelora, tanah runtuh dan sebagainya. Ini adalah bahasa isyarat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada manusia supaya manusia menggunakan akal fikiran, berfikir mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini semua. Apakah gejala-gejala, asbab musabab yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan ataupun berpunca daripada kejahatan tangan-tangan manusia. Apa ialah yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia sehingga membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Alam sendiri pun sekarang ini sedang bergolak. Alam sendiri pun tidak mesra dengan manusia sekarang. Lautan tidak mesra dengan manusia. Bukit bukau gunung ganang dengan berlakunya letusan gunung berapi, gelongsor, tanah-tanah runtuh dan sebagainya. Semua tanda-tanda alam tidak mesra dengan manusia. Gerangan apakah yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia sehingga membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang halal dipersenda-sendakan, dipermain-mainkan, dipandang rendah, manakala yang haram juga pun direngan-rengankan, dipandang rendah, diperlekeh, diperhina. Seolah-olahnya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW tidak sesuai, tidak sesuai ataupun tidak bergunalah dengan kemajuan sains dan teknologi sekarang ini. Seolah-olah Islam itu sudah ketinggalan zaman, seolah-olah Islam itu sudah lapuk, kerana kita sudah berada di suatu zaman yang baru, dengan teknologinya, dengan kemajuan sains dan teknologinya itu, menjadikan Islam sudah tersudut, dipinggirkan, berada jauh di belakang. Bila kita nyatakan tentang Islam,
ya mereka memandang ya itu ya zaman ribuan tahun yang dulu, itu zaman lampau punya cerita, ya tidak bersesuaian lagi ya dengan zaman sekarang yang penuh dengan ya kemajuan sains dan teknologi, benda yang tidak ada di zaman dulu, zaman unta ya. Sekarang adalah zaman yang connect the aerial cable to watch live TV. 2. Press the source button below to select the ada gangguan sedikit. source button. Ya. Jadi ya gambaran-gambaran ini ya perlu kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala fikirkan kembali. Ya, gerangan apakah ya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita sehingga menyebabkan alam sendiri pun tidak mesra lagi ya dengan kita semua. Ya, jadi mudah-mudahan ya dalam mukadimah ini ya tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian ya dapat ya kembali semula, ya semuanya kembali semula ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa ya diri kita ini ya hebat. Yang hebat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kitalah yang paling pandai, kitalah yang paling berilmu, ya sedangkan Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan setitis ya ilmu kepada makhluk yang hidup di atas muka bumi ini daripada ya satu lautan ya yang sangat luas. Ya, kita ambil satu jari kita celupkan ke air di lautan tu, kemudian angkat ya yang menitis itulah ilmu yang Allah Taala beri ya kepada manusia. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah umpama lautan yang luas itu. Maka kerana itu jangan manusia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anda bertuhankan ya kepada akal semata-mata. Jangan anda merasa kajian-kajian anda ya penemuan-penemuan anda itu ya adalah ya kesempurnaan ilmu yang anda miliki. Ya, ketahuilah ya kesempurnaan ilmu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemajuan yang sebenar-benarnya adalah ya kemajuan yang berkonsepkan kepada, bertunjangkan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ya, kemajuan sains yang sehebat mana pun ya tidak akan bertentangan ya dengan Al-Quranul Karim. Ya, dengan ya hadis-hadis Nabi SAW. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW ya adalah sesuai sepanjang zaman. Hukum haram dahulu adalah haram di zaman sekarang. Halalnya dahulu adalah halalnya sekarang. Hukum Allah, Al-Quranul Karim tidak pernah berubah. Hadis Nabi SAW tidak diturunkan kepada zaman itu sahaja. Tetapi hadis Nabi SAW adalah yang berguna sesuai di sepanjang zaman. Orang yang mengatakan hadis ini hanya sesuai di zaman Nabi, tidak sesuai di zaman sains dan teknologi ini, ya, ceklah balik ya iman dan juga akidah anda. Apabila anda ragu kepada Al-Quran, ragu kepada hadis Nabi SAW, ragu kepada kehebatan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala ingatkan, anda buka saja Al-Quran, anda akan bertemu dengan ayat selepas suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, anda terus jumpa Alif Lam Mim. Ya, dzalikal kitab. Inilah dia kitab, yakni Al-Quranul Karim. La raiba fihi, tidak ada jenis keraguan. Al-lam di situ, ya, la di situ adalah la an-nafyu lil jinsi, yakni menafikan segala jenis-jenis keraguan. Ya, keraguan yang zahir, keraguan yang batin, keraguan yang boleh dibuktikan, keraguan yang tidak boleh dibuktikan, semuanya ya dinafikan. Ya, la raiba fi, tidak ada jenis keraguan di dalam Al-Quran. Ya, kalaulah ya pakar-pakar ya kehebatan dunia, saintis-saintis dunia dikumpulkan ya untuk ya membuat satu ayat seumpama ayat Al-Quran, ya niscaya tidak akan mampu. Ya, sebab itu manusia jangan sombong dengan ya ilmunya, jangan sombong dengan akal yang Allah Taala beri tu, sikit saja tu yang Allah Taala beri. Ya, jangan kita ya
dengan ya kepandaian yang sedikit ini ya berani untuk mencabar kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ragu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semestinya agama ini ya difahami ya dikatakan benar ya apabila ya dapat dibuktikan dengan mata kita ya melalui tajribah ya. Bila dibuat uji kaji betul baru dikatakan ya. Kalau tidak boleh diuji kaji itu tak boleh dikatakan benar. Islam bukannya begitu. Ya, Islam memang agama logika. Ya, tapi dalam waktu yang sama ya kita ya diperintahkan untuk beriman dengan alamul ghaibi wasyahadah. Ya, perkara alam kubur, ya, siksaan dalam kubur, ya, apa yang berlaku di akhirat nanti. Ya, padang mahsyarnya dengan mizannya, dengan titian siratal mustaqim, kemudian dengan adanya syurga, dengan adanya neraka, ya, ini adalah perkara-perkara ghaibat ya yang wajib kepada umat manusia ini untuk beriman dengan perkara-perkara ghaibat. Ya. Kita orang Islam dituntut untuk ya beriman dengan perkara-perkara ghaibat. Ya. Tidak seperti orang-orang kafir, ya. Orang kafir tidak percaya dengan alam kubur. Orang kafir tidak percaya dengan yaumil mahsyar. Orang kafir tidak percaya dengan titian siratal mustaqim. Orang kafir tidak percaya dengan syurga, tidak percaya dengan neraka, tidak percaya dengan adanya dosa dan juga pahala. Ya, sebab itu cara pemikiran kita orang Islam berbeza dengan cara pemikiran orang-orang kafir. Ya, orang Islam ada coraknya, ya, yang tersendiri. Ya, dan orang kafir juga ada kerangkanya sendiri. Ya, mereka hanya yakin dan percaya apabila suatu perkara itu dapat dibuktikan di hadapan mata mereka. Ya, dapat dibuktikan di makmal-makmal. Ya, barulah mereka percaya. Benda yang tidak boleh dibuktikan mereka kata, ya, mereka tidak akan percaya. Itu akidah orang-orang kafir. Mereka memang tidak beriman dengan ya benda-benda yang ghaibat. Ya, tapi mengapa kita orang Islam ya, baru diberikan sedikit ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan dengan segulung ijazah sijil-sijil tu sudah merasa kita ni ya berilmu, sudah merasa kita ni hebat, sudah merasa kita pandai sehingga kita mempertikaikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seorang hamba Allah ya, dia pertikaikan ya soal tahnik ni ya. Maknanya ya meletakkan ya manisan ya sama ada madu ataupun kurma ya ke lelangit anak-anak kecil tu ya, ke bayi lah ya. Tahnik ni, amalan tahnik. Dipertikaikan ya, kotorlah ya daripada mulut ya. Mulut tu kan penuh dengan dengan kumannya, dengan apa semua nak dijolok ke nak diberi ke bayi-bayi kecil. Ni kotor ya, dipertikaikan ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya teringat bersama saya ni ada Sugi ya. Ada Sugi ya, ni namanya Sugi ya. Sugi ini ya telah diisyaratkan oleh ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Ya, kalaulah tidak ya memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan wajibkan ya bersiwak ni ya Sugi. Jadi siwak ataupun Sugi ni bentuknya begini. Ya, daripada ya kayu arak ya. Jadi ya kalau orang memahami itu zaman Nabi ya, waktu tu tak ada berus gigi ya. Jadi mengikut fahaman orang sekarang kononnya dia cerdik. Kalau macam tu ya berus gigi itulah ya, berus gigi tu siwak lah tu ya. Itu cara moden, yang ini ketinggalan zaman. Apakah macam tu cara pemikirannya? Ya. Sedangkan ya apabila Nabi SAW menyebutkan siwak dan siwak bentuknya ini ya, maka beginilah. Ya. Tidak perlu ya kamu yang rasanya bijak pandai ya nak tukar. Itu zaman dulu ya. Sekarang sesuaikan dengan zaman sekarang ya, pakai ya berus gigi tu je lah. Ya, ganti kepada siwak ini. Ya, inilah yang merosakkan agama Allah Subhanahu wa taala sebenarnya.
ya, bukan bermakna apabila kita ya iltizam dengan siwak ini, ya, kita mundur ke belakang, kita menjadi manusia yang terkebelakang, ya. Tidak, ya. Malah di sini ada rahsia-rahsia yang sangat besar, ya, yang kamu tidak tahu. Peperangan. Ya, yang kamu tidak tahu ni rahsia-rahsia yang besar, ya, bagaimana ya orang yang iltizam dengan siwak ini ya boleh merawat ya penyakit-penyakit dalaman. Kan nanti kalau saya sebutkan nanti diviralkan pula. Ya, inilah manusia akhir zaman yang tidak percaya ya dengan ya benda-benda yang diajar oleh Nabi SAW yang sudah berusia 1400 tahun atas alasan ya ini zaman kuno, zaman kolot, ya. Kita dah zaman teknologi, ya. Islam diukur dengan zaman. Inilah manusia-manusia ya yang lahir sekarang ini yang sudah tidak berkiblat lagi ya kepada Allah dan juga Rasul. Sebab itulah Nabi SAW ya sebut dalam sebuah hadis, ya, peristiwa ini akan berlaku di akhir zaman, ya, bada al-islamu ghariba, ya, Islam ya bermula dalam keadaan dagang, ya, dalam keadaan asing, ya, wa sayaudu ghariba, ya, nanti ya akan berlaku macam tu lagi. Nanti di akhir zaman akan ya Islam akan dianggap asing lagi, ya. Islam akan dianggap ya tak pernah dengar lah, ya, orang bila dengar pelik lah, ya, tak pernah dengar pun orang cakap macam tu. Tak, ya. Islam sekadar nama, ya, kata akhir zaman yang ada Islam tu hanya sekadar nama saja. Namanya nama Islam, tapi dia pelik bila kata ini daripada hadis Nabi, ini hadis Nabi, macam orang tak pernah dengar betul menghukum, oh ni sesat. Padahal kan ini hadis Nabi, ini hadis sahihnya. Ya pun terus menganggap ya benda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pun dianggapnya sesat. Lepas tu umat akhir zaman ni dia nama je Islam tu ramai, tapi ya ilmu dalam jiwanya itu ya tidak ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tu tidak sampai. Ya, inilah dia kadang-kadang orang Islam tu kalau kita cerita kan tentang kehebatan Kaisugi ni. Ya, kalau kata tentera Rom tak menang, tak kalah kan. Apa kata Saidina Umar bila Saidina Umar dekat hubungan dengan minta petunjuk Allah Taala, ya, berapatkan saf dan juga dengan kayu sugi. Ya, maka orang Islam tu dalam kemenangan. Ada apa ni? Kalau kita kayu sugi ni apa pula kena mengena nak menang dalam perang kan? Jadi cubalah kan sikit ya peperangan tentera Islam ada tu dengan tentera Rom. Tak menang tak kalah. Tapi apa kaitannya dengan kayu sugi? Bila umat Islam rapatkan saf dan juga kayu sugi itu memberi kemenangan yang besar kepada orang Islam. Jadi apa rahsia kayu sugi ni? Jadi kalau kita orang Islam sekarang ni semua pandang leki. Jadi lebih jahat lagi, orang kata tak apalah kita buatlah ubat gigi, jadikan kayu sugi jadikan israk. Kita israkkan kayu sugi tu jadikan ubat gigi. Macam-macam sekarang ni. Ya, jadi inilah ya kita berada benar-benar nama saja kita takut ya. Kita ni orang kata di atas nama kita nama Islam, tetapi kita agama kita sendiri pun ya ini hadis Nabi yang bercakap ini dalam Al-Quran ya tentang madu ni ada dalam Quran, hadis ni ya kita jadi orang yang macam pelik. Bila ni tu macam pelik sangat. Ya inilah yang kita nak ingatkan ya umat Islam akhir zaman dianggap asing. Benda yang benar akan dikatakan salah, yang salah tu dikatakan benar. Ni sekejap nak beritahu ni dekat TikTok tadi tu. Jadi kenapa lah mereka takut? Ya, kerana takut. Kata semalam kita dapat lebih 213,000 semalam tontonan. Hari ni disebabkan musuh-musuh ni dia jadi takut. Dia dah habis fitnah. Dia tengok kita teruskan juga ni. Macam mana ni nak buat ni, nak tutup mulut ustazah ni. Dah habis dia buruk-burukkan ustazah kan. Dah habis ni. Dia tak tahu nak jalan buat macam mana. Okay, dia buat apa tahu dekat TikTok tu ya. Ustazah tak boleh nak live ustazah, maknanya tak boleh nak buat live. Jadi telah nanti diorang dah sekat kejap nak tunjuk sikit je, tunjuk live. Maknanya kalau berani tak payahlah nak sekat-sekat. Masalahnya bila kenapa pula nak disekat-sekat? Tu yang kita nak beritahu. Maknanya kenapa nak disekat-sekat? Tu yang kita nak beritahu ya. Kalau berani kalau berani kenapa nak sekat-sekat ya, tak apalah kan. Baik, tentang sugi tu tadi ya, sepatutnya ya ilmuwan Islam ya ataupun orang-orang Islam ya bila dengar hadis Nabi ni terima hadis ni ya,
kemudian ya ada orang pula ya dia suka cari kesalahan orang ya. Dia pun tengok hadis sahih ke ataupun hadis dhaif ya. Bila hadis dhaif dia akan keluarkan ya menyebarkan hadis-hadis dhaif lah, kata itulah, kata ini, macam-macam lagi ya. Seolah-olah orang itu ya bila hadis sahih dia pegang dan beramal. Jadi ya bab sugi ni, siwak ini hadisnya adalah hadis sahih ya. Apakah ya kita semua beramal dengan kayu sugi ni? Ya, beramal ataupun tidak. Ya, dia hanya suka mencari kelemahan orang yang bercakap tu. Ya, kalau dia kebetulan lah ya, dia bawakan hadis yang dhaif, yang itulah ya yang dia akan jaja seluruh negara tu. Ya, tapi bila hadis tu sahih, senyap je, ya. Bukan bergembira dengan perkhabaran Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepatutnya ya orang-orang Islam, saya puji ya, tengok ya proaktifnya ya mereka. Katalah ya ini sugi ya, selepas kita bersugi tu di dalam keadaan basah ya, nak simpan kat mana ya, bila simpan ya di luar, letak kat mana-mana tempat tu kan nanti kotor dan sebagainya. Lalu mereka ya usahakan, dia fikirkan macam mana nak simpan pun senang dan lebih bersih lagi ya. Lalu mereka pun buat ya sarung dia, masya-Allah ya. Jadi ini ya sesuatu yang baik. Jadi ya lalu kayu sugi tu ditutup, ada bentuknya ini macam pen dan mudah untuk dibawa ke sana kemari. Sepatutnya kita proaktif begitu. Ya, bukan makin kita ya memperlekehkan. Itu zaman dulu ya, zaman sekarang tak sesuai. Zaman sekarang sains dan teknologi ya, dengan adanya ya berus gigi dan sebagainya lebih bersih apa semua. Jadi kita petikaikan, kita tak galakkan orang ya untuk ya berpegang kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Ya, sebagaimana dalam perkara-perkara sebelum ini ya, wahal hukum asalnya tu ada ya, tapi orang tak gemar untuk nak cerita hukum asal ni ya, tapi orang lebih suka ya bincangkan ya hukum-hukum yang ya kemudian dia ya katalah hukum asalnya haram ya, tetapi ya, yang haram ini ya boleh menjadi harus ya bila timbul bab darurah. Jadi bab darurah tu yang mereka bincangkan. Begini ya, seolah-olah ya, kita ni tak faham bab darurah itu. Darurah ini kita faham dah ya, tak perlu bahas dah ya. Kalau benda yang sudah terdesak ya, apa pun boleh ya, termasuk makan babi apa semua, itu tak ada masalah dah. Itu dah difahami oleh semua orang dah ya. Lagilah orang yang dah belajar ya, orang yang belajar dah tempuh dah benda ni ya. Tak payah ceritalah yang tu. Tetapi yang perlu disampaikan kepada umat ialah hukum yang asal ya. Apa hukum asalnya tu ya? Kalau hukumnya asal itu haram, maka pertahankan ya, jangan diubah hukum haram itu sehingga akhirnya ya orang awam faham boleh. Jangan ya. Katalah dalam bab ya babi ni, hukum asal babi tu ialah haram ya. Nak makan ke nak apa semua tu adalah haram. Jadi ya sepatutnya ya alim ulama, agamawan ini ya cerita tentang keharaman ya si babi itu ya. Tapi tengoklah ya pendekatan orang sekarang, dia lebih suka ya kepada yang ranting-ranting tu ya, bukan hukum yang asal ya. Kalau hukum yang asal tu haram, tapi dia cari ya, boleh ya, darurat begini macam mana kalau orang ya dah terdesak ya, dah begini. Memanglah dalam hukum darurat tu memang boleh, itu tak ada masalah, maafi muskilah ya, itu tidak dipersoalkan pun ya. Tetapi ya yang orang nak bincang ini ialah hukum asal ya. Kalau hukum asal itu ya harus ataupun halalan thayyibah ya, jadi kita bincangkan ya. Jadi inilah ya masalah ya yang berlaku sekarang ni lah ya. Orang suka ya, ibarat macam kata-kata bidalan orang dulu ya, gajah ya di seberang nampak ya, tapi kuman macam mana tu? Tak tahu. Macam tu lah ya. Kuman ke apa? Kuman ya, yang kecil tu ya nampak, tapi gajah yang besar tu tak nampak. Macam tu lah lebih kurang ya. Jadi maknanya ya, nampak benda yang kecil tu nampak, tapi benda yang dah terang-terang besar tu ya, mereka tak nampak ya. Jadi ini masalah dia ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah kita teruskan ya. Tadi Ustazah sebut ya perbincangan kita malam ni
ya kita sambung ya bab ya sakit perut ya, sakit perut yang orang panggil memulas-mulas lah ya, sakit perut yang bersangatan tu. Maka Nabi SAW anjurkan untuk ya diberikan asqihi asalan ya, diberikan madu ya. Dan hadis ini kita dah bincangkan semalam, hadisnya adalah sahihnya riwayat Bukhari dan juga Muslim ya. Jadi hadis ini dah tak ada masalah. Kalau hadis tak ada masalah, ni nampak tak ya, setiap orang diberi kefahaman yang berbeza-beza ya. Hadisnya dah betul ya, hadisnya ya dah betul ya, maknanya Nabi SAW ya anjurkan ya kepada sahabat yang bertanya tu ya bahawa saudaranya tu sakit perut. Nabi yang anjurkan ya, Nabi tak terus kata berubatlah, carilah pakar ya, terus carilah kepada pakar ya. Nabi tidak campur dalam urusan dunia katanya. Walhal urusan dunia yang dimaksudkan itu macam hadis yang cangkuk tu ya. Pekerjaan yang halus macam tu nak cangkuk tu, itu memanglah antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Tetapi persoalan perubatan ini apakah persoalan dunia yang ya agama tak campur tangan ya. Jadi jawapannya ialah Nabi SAW sendiri memberi jawapan, memberikan solusi kepada orang yang menderita sakit perut sebagaimana yang diadu oleh ya saudaranya sahabat Nabi SAW, asqihi asalan ya, berikan madu ya. Bila orang tu balik ya, beri madu ya, makin sembuh ataupun sakit? Makin sakit ya. Datang lagi kepada Nabi SAW ya, mengadu kepada Nabi, tak sembuh ya Rasulullah, macam mana ni ya? Apa jawapan Nabi? Asqihi asalan ya, sehingga 3 kali. Ulang alik 3 kali ya. Nabi menjawab jawapan yang sama, asqihi asalan, beri dia minum madu ya. Sehinggalah hari yang keempat ya, orang tu datang balik bertemu dengan Nabi SAW ya, menyatakan bahawa ya saudaranya itu sekarang dah sembuh ya. Lantas Nabi SAW menyebutkan sadaqallah wa kadzaba batnu akhika ya. Hadisnya hadis yang sahih. Maka benarlah Allah ya, dan pembohonglah ya perut saudara kamu tu ya. Jadi ya dilakukan berulang kali tu ya, kerana sakit yang dideritai oleh sahabat tu ya adalah sakit yang kronik ya. Jadi maknanya ya racun-racun di dalam tubuhnya tu terlalu banyak ya, maknanya tak cukup dengan 1 dos ya, dengan 1 dos madu tu ya tak cukup ya, ditambah dengan 2 kali, ditambah ke sampai 3 kali ya, barulah semua ya gejala-gejala yang menyebabkan perut tu sakit ya habis semuanya dibuang, dikeluar dan diproses sehingga habis, dan dia akan lega lah ya. Jadi itu hadisnya. Dan kemudian di dalam kitab tu sendiri ya, pengarang kitab ini Imam Ibn Qayyim membawa datang 2 hadis ya, dan secara terang ya hadis ini kedua-duanya martabat dhaif ya. Jadi apakah kita nak tuduh ya Imam Ibn Qayyim ni menyebarkan hadis dhaif ya, lalu kita tolak ya keseluruhan apa yang disampaikan ya. Tajuk sekarang ini ialah rawatan dengan menggunakan madu ya, kita tolak terus. Begitu ke? Ya, bukan begitu cara pemahamannya ya. Muallif ni mana pengarang kitab ni ya, dia bawakan juga hadis-hadis ya, walaupun martabatnya ya rendah sedikit, dhaif ya, namun hadis itu memperkuatkan hadis yang sahih tu tadi. Dan ya maknanya, isinya tidak lari dan tidak bertentangan. Jadi bila ada yang sahih ditambah dengan hadis-hadis yang dhaif ini, maka kuatlah hujah bahawasanya orang yang menderita derita sakit perut ini ubat yang paling terbaik sekali ubat daripada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak bertutur kata mengikut hawa nafsu. Itu adalah merupakan wahyu daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala
Jadi ya tidak akan salah ya apa yang datang daripada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya bincangkan tadi ya, pemahaman berbeza-beza. Ya, jadi ya kepada ya kami ini bila memahami hadis itu, kami yakin sungguh-sungguh ya datang satu keyakinan di dalam ya jiwa kami bahawasanya ya madu ini memang benar-benar ya merupakan dakwah ya yang datang daripada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salahkah orang yang memahami, percaya dengan hadis ini, dia percaya oh ya madu ni memang ya daripada ubat yang disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia pegang dan dia amalkan. Salah ke? Itu pertanyaannya. Salah ke? Ya, anda belajar hadis ya, dan kategori hadis tu hadis yang sahih. Kemudian anda yakin dan percaya. Salahkah dengan kita percaya dengan hadis yang sahih tu? Kan pelik kan? Ya, jadi yang pelik ni sebenarnya siapa? Ya, yang pelik ni siapa? Ya, habis kita nak suruh percaya dengan siapa? Ya, kalau tidak Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kerana itulah ya bila kami yakin bahawasanya madu itu adalah ya penawar ubat yang disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tajribahkan, kami amalkan, kami ya sarankan, praktikalkan ya sehingga akhirnya ya daripada ya permulaan hanya yakin dengan madu tu ya akhirnya banyak ilmu yang Allah Taala beri ya. Allah Ta'ala beri ya bila kita cuba amalkan ya, oh ya barulah kita kenal ya madu bukan semua madu ya. Di antara madu ya di sebuah negeri dengan sebuah negeri yang lain, daripada satu tempat ke tempat yang lain itu berbeza-beza ya, itu berbeza-beza ya. Samalah macam ya durian king ya, durian apa, musang king ya, nak dapatkan durian terbaik ya ada tempatnya dan ada jenisnya ya. Walaupun durian ni ya banyak di mana-mana ada durian, tapi apakah ya kualitinya sama? Tidak ya. Jadi jangan pukul rata ya durian ni oh ya hebat kualitinya begini, tidak ya. Ada tempat-tempatnya dan ada jenis-jenisnya. Samalah ya dengan ya madu ini ya. Bila kita beramal barulah kita tahu ya. Bila kita gunakan madu yang ini, kenapa pula tak sembuh? Bila kita gunakan madu ni, ya, madu yang datang dari tempat lain pula, kenapa pula macam ni jadinya? Ya, jadi akhirnya, ya, kita diperkenalkan, ya, daripada tajribah itu yang, ya, bertahun-tahun kita gunakan gini, akhirnya Allah Taala temukan, ya, Allah Taala tunjuk kepada kita, ya, di sana ada madu yang, ya, yang terbaik, ya, yang paling tinggi, yang jenisnya tempatnya adalah yang terbaik. Sebagaimana musang king tu tadi. Jenisnya ialah musang king. Tempatnya mesti di Raub sana tu. Ya, itu memang kualiti yang hebat. Tidak sama dengan durian-durian yang lain. Samalah dengan madu macam itulah. Ya, jadi madu ada jenis-jenis madu. Ya, madu ni banyak jenis. Ya, tapi ada jenis-jenis madu yang ya kandungan air dia tu ya paling sedikit di antara ya keseluruhan madu-madu ya yang ada di dunia ini. Ya, jadi kualiti madu itu ya diukur ya antaranya ialah daripada kandungan air di dalam madu itu sendiri. Ya. Kemudian ya bila bermain dengan pihak kilang pula ya dapat ilmu lain, dapat ilmu baru pula. Ya. Rupa-rupanya ya di kilang ya kalau kita nak buat sesuatu dicampur dengan madu tempatan ya dia tak menjadi ya. Kami pun pelik. Ini kenyataan daripada pihak kilang. Oh, tak jadi. Ya. Kenapa ya? Jadi bila kita bagi madu yang kita selalu guna tu, ya, kami selalu guna ni, jadi pula. Ya. Jadi satu ilmu baru. Ya. Oh, gitu. Maknanya, ya, nak buat sesuatu pun, ya, kena lihat juga daripada jenis madunya itu. Ya. Sedangkan tepung pun berbeza-beza. Tepung beras ni lain, tepung kanji ni lain, tepung apa lagi? Tepung dari ubi kayu tu lain, kegunaannya lain. Ya, jadi ya semuanya ada jenis-jenisnya, ya, ada kategorinya, adalah ya. Sebab tu bila kita ya mengamalkan, Allah Taala akan beri ya ilmu. Ya, jadi ya kebenaran hadis tu ya
yang kami yakin setelah melihat hadisnya adalah sahih, ya, dan ya kami amalkan dan kami percaya dan kami yakin, ya, yang kami sampaikan ini ialah ya berdasarkan kepada ya kitab-kitab ya yang dikarang oleh ulama-ulama yang muktabar, ya, bukan ulama-ulama yang yang biasa-biasa, ya. Ini ulama-ulama zaman dulu yang menguasai ilmu, keilmuan mereka jauh lebih lebih hebat daripada ulama-ulama zaman sekarang. Ulama-ulama dahulu, mereka ini adalah ulama yang dekat hubungan mereka dengan Allah Ta'ala. Mereka menuntut ilmu kerana mencari redha Allah dan keampunan. Bukannya mereka belajar agama ni sekadar itu kena sini dan sebagainya untuk dunia. Untuk dunia berbeza. Jadi kalaulah kita kena faham, sebab tu ulama-ulama dahulu mesti dia akan berkait dengan ilmu perubatan, betul tak? Dia orang tak lari dengan ilmu perubatan. Sebab ilmu perubatan ini manusia ni, sebab tu Allah Ta'ala selalu ingatkan, ambil pengajaran daripada sakit kamu. Ambil pengajaran daripada sakit kamu. Allah memberi kamu sakit, ambil pengajaran. Perhatikan dan ingat balik apa kesalahan, kesilapan yang telah kita lakukan pada diri kita sendiri. Apa yang kamu sapu, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu lakukan. Tidaklah Allah Ta'ala yang menzalimi manusia, melainkan kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Ada dalam Al-Quran Allah Ta'ala tegur. Jadi jadikan sakit itu sebagai pengajaran. Allah Ta'ala kata jadikan sebagai pengajaran. Kalaulah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidaklah menjadikan sakit itu sebagai pengajaran, Saja nanti insyaAllah Saja nak tunjuk kehebatan perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Jadi mungkinlah diorang yang lain-lain ni tak tahu pun benda-benda yang bahawa bagaimana perubatan sunnah Rasulullah SAW ni nak merawat penyakit moden. Bagi mereka sebab mereka dah terbiasa. Mereka dah terbiasa kehidupan mereka macam tu. Jadi kita nak marah netizen-netizen ni pun bagi Ustazah tak marah you all. Sebab you all ni sebab apa? Benda mungkin you all tak pernah dengar. Tapi sekurang-kurangnya you all tahu kita ada berlandaskan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab kita bukannya kitab dari mana, hadis sahih Bukhari Muslim. Mungkin mereka ni pun tak tahu hadis sahih Bukhari Muslim pun tak tahu. Mereka duk cakap ustaz mereka kan, tapi mereka tak kenal pun apa dia kitab-kitab Sahih Bukhari, apa dia imam, apa dia kata kitab-kitab Daud dan sebagainya. Mereka tidak tahu kitab-kitab muktabar yang maknanya ulama yang menjadi rujukan. Jadi mereka kalau tanya Imam Syafi'i pun mereka tak tahu ni. Kalau kita tanya Imam Syafi'i, Imam Bali, kalau kita tanya macam kita kata Imam Syafi'i berapa lama dalam kandungan ibu, agaknya kelang kabut semuanya nak menjawabnya nanti kan. Ada kata ajaran sesat mana pula. Tentang Imam Syafi'i sendiri pun mereka tak tahu. Dalam kandungan ibu berapa tahun. Jadi di sinilah kita umat Islam mudah-mudahan apa yang berlaku, Ustazah rasa mudah-mudahan inilah yang Ustazah kata you all cubalah mendekati perubatan cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Sebab apa? Mungkin you all biasa dengar perubatan-perubatan lain. Perubatan sunnah ni dilenyapkan. Nanti saya rasa akhir zaman ni, air zam-zam pun umat pun tak kenal. Sebab air zam-zam ni dah macam cerita Piramli lah kan. Kalau jual air zam-zam dah macam jual belacan. Jual apa nama dalam cerita Piramli adalah, tak tahu dah lupa dah. Diorang ingat jualan yang tu air zam-zam tu sebenarnya itulah ilmu yang manfaat rezeki yang luas dan penyembuhan segala penyakit ada pada air zam-zam. Jadi kita umat Islam dia tu dikata generasi anak kita nanti bila orang kata air zam-zam besok adalah penawar penyembuhan segala penyakit, mampulah semua orang akan apa? Masing-masing akan meneplak pula orang yang mengatakan air zam-zam ini adalah penawar kepada manusia. Jadi benarlah Nabi SAW sebutkan Islam semakin asing. Sama di zaman awal-awal Islam dulu. Ramai orang dah tak tahu. Bila ada agamawan sebutkan hadis tentang perubatan begini, tapi orang awam netizen tidak tahu bahawa hadis yang dibawakan oleh agamawan tu hanya sekerat, dia ada sambungan dia. Bila ulama tidak amanah dalam menyampaikan ilmu. Tidak amanah dalam menyampaikan ilmu. Bila tidak amanah menyampaikan ilmu, inilah masyarakat jadi keliru. Masyarakat jadi bingung, jadi keliru, jadi akhirnya tohmah balik.
ya, orang yang berkata benar dikata salah, ya. Jadi ini masalahnya. Ya, tetapi ya insya-Allah selagi kami kami tahu, ya, kami akan beritahu, ya. Hadis yang disampaikan tentang perubatan ini memang Nabi SAW galakkan untuk berubat, ya. Tadawaw, ya, Nabi kata, ya, berubatlah kamu. Tapi mereka berhenti setakat itu, sahabat-sahabat. Ya, saya tidak jadikan netizen ni musuh, tidak. Ya. Anda menjadi mangsa sebenarnya. Ialah mangsa mereka, ya. kan, mangsa mereka. Sebenarnya hadis itu ada sambungan, ya. Tadawaw, ya. Kemudian sambungannya ialah wala tadawaw bil muharrami. Itu sambungan dia. Ya. Nabi memang galakkan, ya, untuk berubat. Berubatlah, ya, memang digalakkan. Kita pun ada orang, ya, buat tohmahan, ya, kepada kita, ya, macam kita ini mengharamkan berubat. Masa bila pula kami mengharamkan berubat? Ya, inilah masalah dia. Tak apalah, ya, anda boleh bercakaplah, ya, bercakaplah seenaknya, ya. Jangan nanti menyesal sudahlah, ya. Jangan lagi satu, janganlah kita tolong, ya, netizen, ya. Sebab kita dah tahu, ya, saya dah ingatkan, ya, banyak kali. Ya, bila kita mendengar agama pun ajar, ya, bila kita dengar sesuatu tu berita Allah bagi manusia tu akal, ya, Allah menganugerahkan manusia akal untuk berfikir. Ya, ustazah tak boleh nak jawab sebab bagi ustazah lebih baik ustazah menjawabnya di mahkamah. Jadi siapa yang menyebarkan fitnah, siapa yang mula kami cari sampai lubang cacing. Jadi siapa yang sebarkan fitnah tu, jadi orang yang kongsi, orang yang komen, berkata dia percaya dan dia menyebarkan. Ya, ingat dalam negara kita ni pun ada undang-undang. Jadi kalau ada undang-undang, jadi ustazah, ya, dah memang peguam dah buat kerja, kita orang dah tengok semua. Jadi insya-Allah, ya, kita akan jumpa mereka nanti di mahkamah. Jadi ustazah bukan saman, ya, tapi ustazah buat tindakan kepada kes jenayah. Ini terus ke jenayah. Jadi itu peringatan ustazah kepada yang komen, tolong berhati-hati. Yang menyebarkan, tolong berhati-hati. Ya. Jadi kesian kepada netizen ini, ya. Yang tak tahu nanti. Ya. Siapa sebenarnya yang menjadi penyebab kepada kebingungan ini? Siapa? Ya. Apa motif lah sebenarnya? Apa motif sebenarnya? Tak apalah, ya. Itu tadi kita dah sebutkan. Kita sambung. Saya nak petik, ya, kalam akhir dalam bab ini, ya, daripada pengarang kitab tu sendiri, ya. Ni pengarang kitab tu sendiri yang tulis, ya, dan saya tolong, terjemahkan. Fatibun nubuwah la yunasibu ilal abdan at-tayyibah, ya. Perubatan Nabi SAW, ya, tidak akan, ya, sesuai melainkan kepada tubuh badan yang baik. Dengar tu, ya. Ulang balik saya. Perubatan Nabi SAW tidak akan bersesuaian kecuali dengan tubuh badan yang baik juga. Ya, tubuh badan yang menggunakan, ya, bahan-bahan yang baik, yang thayyibah, yang halalan thayyibah, ya. Tidak boleh, ya, perubatan Nabi SAW dengan tubuh badan yang tidak baik. Tubuh badan yang tidak baik itu ialah tubuh badan yang, ya, bercampur aduk di antara al-halal wal haram. Ya, jadi, ya, manfaat yang paling baik, ya, kepada perubatan Nabi SAW ialah pastikan tubuh badan kamu juga adalah dalam keadaan baik. Baik di sini maksudnya, ya, tidak bercampur aduk di antara yang haram dan juga yang halal. Kama anna shifa al-Quran la yunasibu illa al-arwah at-tayyibah wal qulub al-hayyah. Ya. Sebagaimana sesungguhnya syifa Al-Quran, ya, penyembuhan daripada Al-Quran itu, ya, la yunasibu illal arwah, ya, at-tayyibah, ya, dia tidak akan bersesuaian, ya. Al-Quran itu, ya, tidak bersesuaian dengan tubuh badan yang tidak baik. Ya, dia hanya sesuai kepada arwah at-tayyibah, roh-roh yang baik, roh-roh yang suci, ya, roh yang, ya, roh di dalam tubuh badan, ya, tubuh badan yang suci, tubuh badan yang tidak bercampur aduk dengan, ya, yang halal dan juga yang haram, wal qulub al hayyah, ya, dan, ya, jantung hati yang hidup, ya, bukan jantung hati yang
yang mati. Kenapa jantung manusia itu mati? Kerana ya banyaknya mengkonsumsi benda-benda yang haram, terlibat dengan benda-benda haram, banyaknya dosa-dosa sehingga mematikan hati itu. Sebab itu ya Al-Quran itu sendiri pun akan bermanfaat ya kepada orang yang mempunyai jiwa yang suci, jiwa yang baik, yang tidak bercampur aduk di antara yang halal dan yang haram. Tidakkah di sana ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun ya mutasyabihat. Ya, yang halal itu jelas. Ya, yang halal jelas ya, orang tahu benda ni halal ya. Nasi halal ya, daging halal ya. Benda-benda ni ya orang tahu dah ya. Yang halal itu dah jelas, sempurna dah Nabi SAW ya menjelaskan apa benda yang halal apa benda yang haram. Wal haramu bayyinun, yang haram pun dah jelas dah. Ya, dah disebut dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW bahawa daging babi itu haram, arak itu haram, ya anjing itu haram, ya. Jadi yang haram itu jelas, yang halal juga jelas. Ya, andaikan ada perkara-perkara yang tidak jelas wa bainahuma ya, maknanya tidak jelas ya, halalnya tidak jelas, haramnya tidak jelas, tak tahu apa nak dihukumkan apa ni. Ya, maka ia termasuk dalam perkara-perkara yang syubhat ya. Dan hukum syubhat ni apa dia? Kena buat ataupun kena tinggal? Kena buat ke tinggal? Ya, kena tinggal. Walaupun syubhat, dia tak jelas haramnya. Ya, bukan jelas haramnya. Ya, walaupun tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, tapi dia adalah syubhat. Dan hukum syubhat ialah tinggalkan kepada ahli wara'. Orang yang wara', dia akan meninggalkan benda-benda yang syubhat, yakni benda-benda yang tidak diketahui halal dan tidak diketahui haramnya. Satu hadis. Hadis yang kedua, bukan hadis ni ya. Kali ni saya nak petik Al-Quran pula. Lebih kuat lagi. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, nampak ya? Wa nunazzilu minal Quran, dan kami yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada Al-Quran itu ya ma huwa syifaa'un wa rahmah. Ya, sesuatu yang menjadi syifa, penyembuh, dan juga rahmat. Penyembuh dan rahmat untuk apa? Lil siapa? Untuk siapa? Lil mu'minin. Untuk orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin? Ya, orang-orang yang percaya ya kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak percaya kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak ya fiqh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa Allah Taala itu hebat, ya, dia tidak merasa bahawa Allah Taala itu ya mempunyai ilmu seluas ya air di lautan, ya, maka ya bila datang ayat-ayat hadis-hadis, dia akan datang apa? Keraguan. Dia rasa ragu. Ya ke boleh sembuh ke? Zaman dulu. Tak, diorang cakap macam mana? Boleh sembuh ke? Ya, orang yang kalau terbelah ni macam mana boleh sembuh ke Ustazah? Nanti kalau Ustazah buktikan kehebatan perubatan cara sunnah, merawat satu penyakit yang dikata mereka seluruh dunia dah buat kajian, tunar apa tak boleh baik, daging apa tak boleh baik, tetapi bila kehebatan sunnah tunjuk dalam masa singkat, ya Allah, mereka jadi macam macam mana ya benda ni perlukan perhatian macam mana? Nanti saya akan tunjukkan supaya semuanya balik, kita kita istighfar banyak-banyak, kita beriman balik, ya, beriman balik kepada Allah dan juga Rasulullah SAW. Jadi saya akan tunjukkan nanti, tak sabar dulu. Kita nak tunjuk, ya, saya nak tunjuk kehebatan sunnah Nabi SAW. Tadi Ustaz dah cakap tadi, ya. Warak tu mereka tahu tak warak macam mana? Ya, cuba jelaskan warak tu macam mana orang ni, warak ni. Banyak orang keliru. Ya, diorang kadang-kadang warak orang sekarang pandang pada seorang orang tu kerana jawatannya, kerana PhD-nya, kerana masternya, kerana sijilnya. Kalau kita nak kata warak ulama-ulama dulu macam mana maksud warak ni? Orang yang warak ini ya ialah orang yang ya dia tidak melibatkan benda-benda yang haram dan tidak melibatkan benda-benda yang meragukan. Yang meragukan. Benda yang perintah. Benda haram tu lagi lah, tinggalkan. Ya. Sedangkan benda yang tidak diketahui ya mungkin ya tapi masih dia tak bila tak jelas hukumnya, dia tetap
Sebab dia takut kepada Allah tu lebih. Sebab dia lebih nampak, maknanya jiwa dia kan. Orang yang warak ni dia memang takut kepada Allah Ta'ala. Jadi benda ni ini yang kita nak sebab tu orang sakit, macam Ustazah nak beritahu lah sebab tu Ustazah kata siapa yang nak berubat cara sunnah Rasulullah SAW mesti last yang pilihan yang terakhir. Kenapa pilihan yang terakhir? Sebab Ustazah nak bila you all datang dengan jiwa you all dah berubat seluruhnya, you all dah berubat di luar sana, dah dekat luar sana dah tunjuk masing-masing. Jadi saya kata, mari sini kita nak berubat cara sunnah Rasulullah SAW 100. Ini syarat-syaratnya. Sebab saya yakin, saya yakin 100%. Apa kata Nabi, benda yang haram, benda yang meragukan tidak boleh menjadi penawar, tidak boleh sembuh. Jadi saya kata tinggalkan semuanya. Supaya pesakit tu dapat membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Bila dia tinggal, badan dia makin sakit atau badan dia makin sihat. Bila dia tinggalkan benda ni, dia akan nampak perubahan-perubahannya. Contohlah asal kulit dia datang, kulit dia bermasalah. Tetapi sunnah ni sehingga dia buat, dia bukan baik sekadar di dalam daging kita sehingga kulit kita elok balik. Nanti saya tunjuk bukti kehebatan sunnah Rasulullah SAW supaya buka balik minda kita sebagai orang Islam, di mana ilmu yang orang Islam sendiri pun dah banyak yang tercicir. Supaya apa? Kita ambil balik ilmu-ilmu yang orang Islam banyak dah keciciran. Supaya saja nak tunjuk bukannya kehebatan sesiapa, saja nak tunjuk kehebatan benarnya Allah, iaitu benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung sikit lagi ni penutup daripada muallif hadal kitab. Fa'iradun nas an tibbin nubuwah ka'iradihim 'anil istishfa' bil Qur'an alladhi huwa shifa'un nafi' wa laysa dhalika likusurin fid dawa' walakin li khubthil tabi'ah wa fasadil mahal wa adami qabulihi wallahul muwaffiq. Mengapa ramai orang enggan menggunakan perubatan mengikut Nabi SAW? Kenapa mereka tolak nak berubat dengan perubatan Nabi SAW? Ini jawapan Imam Ibn Al-Qayyim. Tidak jauh bezanya alasan mereka dengan mereka yang tidak menggunakan perubatan Al-Quran. Bukan saja perubatan Nabi SAW yang mereka tak terima. Malah perubatan daripada Al-Quran pun mereka tak terima. Sama je sebenarnya. Jadi orang yang menolak ni sebenarnya dia menolak apa yang disebut di dalam Al-Quran dan dia tolak juga dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Bukan kerana perbuatan tersebut yang tidak berkhasiat, bukan kerana ubat-ubat yang disampaikan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada ketikanya Nabi SAW sarankan dengan madu. Ada kalanya Nabi SAW sarankan untuk menggunakan habbatus sauda. Dalam waktu yang lain pula Nabi SAW sarankan kepada orang yang menderita sakit itu untuk berhijamah berbekam dan di waktu-waktu yang lain Nabi SAW sarankan kepada orang yang sakit ini dengan menggunakan ruqyah. Jadi bukan satu, bukannya dah sakit ni mesti dah kadang-kadang Nabi SAW sarankan untuk minum air zam-zam, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam tu mengikut apa yang kamu niatkan ketika kamu minum air zam-zam tu. Air zam-zam itulah yang mengenyangkan, air zam-zam itulah yang menghilangkan haus dan juga dahaga. Bukannya perubatan Islam ini bila satu sakit atau bila 10 sakit gunakan benda yang sama. Dah. Jadi ada sakit-sakit tertentu dengan madu, ada yang dengan habbatus sauda, ada dengan minyak zaitun. Ada yang disebabkan dengan kena dirawat dengan khal, kurma. Dia sesuai dengan sakit. Bukan semua tu maknanya kita kata semua penyakit nak diolahkan dengan madu. Bukan. Bukan semuanya diolah dengan benda yang sama. Lepas tu kita kena tahu keadaan pesakit, keadaan yang di mana suhu badan pesakit. Kadang-kadang teknik ada dalam dapur rumah kita tu, dekat dapur tu, kalau orang pesakit-pesakit sunnah lah, pesakit ustazah lah, pesakit kita lah, kita akan ajar dapur tu jadikan hospital sunnah. Kenapa dapur tu jadikan hospital sunnah? Punca penyakit itu bermula di dapur tu. Jadi satulah ustazah kata, isteri-isteri kamulah doktor yang terbaik. Kamu nak masak sesuatu untuk suami, untuk anak-anak kamu, tengok keadaan musim. Kalau pertengahan bulan Islam, daging tu baik. Kalau tak makan ulang 40 hari, dia akan menyebabkan penyakit.
Tetapi dalam masa sama melampau pun tak boleh. Ya. Dan dalam masa sama, waktu pertengahan bulan Islam, kenapa daging tu tidak digalakkan? Nanti kita belajar, dapur rumah isteri kita tu, jadikan dia hospital. Ibarat macam kita kata, kalau kita tahu lah kandungan gula semua orang tahu gula, biasa tu bahaya. Lepas tu kalau anda belajar tentang perubatan cara sunnah Rasulullah SAW, lepas tu kita nak kata gula tu gantilah madu. Biasa orang kata buat benda-benda halwa tu dengan gula. Gula tu kan mudarat. Kita ganti dengan madu. Madu itu penawar. Madu itu ubat. Macam kata halwa ni pun ada macam orang yang sakit demam dan sebagainya elok makan halwa. Yeah. Tapi kalau isteri tu pandai halwa tu mesti gunakan madu. Bila gunakan madu, dia akan menjadi penawar kepada orang yang bau sakit demam dan sebagainya. Patutlah kita nak orang luar difaham. Jadi dapur kamu ialah hospital kamu, sebelum kita bawa dia. Sebab apa? Kalau anak demam, makan ubat dia kita masak macam ni juga. Jadi teknik masakan pun kena tahu untuk orang demam, sakit dan sebagainya. Okay, saya serahkan pada Ustaz. Jadi bukan yang nak disalahkan, ubat yang disarankan oleh Nabi SAW bukan madu tu yang tak betulnya, Tapi yang tak betulnya ialah kata Imam Ibn Qayyim, bukan kerana perubatan tersebut yang tidak berkhasiat. Tetapi memang tabiat jiwa manusianya yang buruk. Tabiat manusia tu sendiri yang buruk. Manusia tu lebih suka kepada benda-benda yang kotor dibandingkan dengan benda-benda yang bersih suci. Kadang-kadang orang sanggup nak gunakan ubat-ubatan ataupun make-up tu, tahu benda tu dibuat daripada uri, dibuat daripada apa lagi? Benda-benda yang tak elok lah, benda-benda yang kotor lah. Benda-benda kotor. Ada benda-benda di Thailand tu bahaya. dia gunakan air kencing yang diproses balik untuk dijadikan kosmetik dan sebagainya. Tabiat manusia tu sendiri manusia tu sendiri yang suka kepada benda-benda yang benda yang begitulah, dia tidak suka kepada benda-benda yang suci, yang terang benderang, halalan thayyibah yang disebut oleh Nabi SAW, disebut di dalam Al-Quran. Allah Taala sebut watini wazaituni. Apa kena mengena pula buah zaitun dalam Al-Quran? Ini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala pun pandang dalam soal-soal tumbuh-tumbuhan, makan makanan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan falyanzuril insanu ila ta'ami falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memerhatikan falyanzuril insan ila ta'ami kepada makan minumnya. Makan bukan main sumbat saja. Ni Allah Taala pun campur dalam urusan kehidupan manusia. Hei manusia, jangan asal makan saja, jangan apa saja yang terhidang depan kita makan, kita bedal. Jangan. Allah Taala tu sebab tu rujuk kembali kepada Allah Taala, kepada Al-Quranul Karim. Apa saranan Allah Subhanahu Wa Taala dalam soal makan minum ini? Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia memerhatikan kepada makan minum kamu tu. Perhatikan halalnya, haramnya, syubhatnya. Dalam Islam ajar mana yang halal silakan, mana yang haram tinggalkan, dan syubhat pun ditinggalkan. Pun begitu. Walaupun benda itu halalan, sebab itu ada sambungan halalan thayyibah. Kadang-kadang benda itu halal, tetapi tidak dilaksanakan dengan cara yang baik. Makan ayam tu dah disembelih, jadi ayam itu halal. Tapi apakah thayyibah? Lihat cara pemprosesannya. Kalau cara pemprosesannya kotor, darah bercampur aduk dan sebagainya, halal tapi tidak thayyibah. Jadi halalan thayyibah itu ialah benda tu halal, ayam bukannya babi, halal. Kemudian thayyibah mestilah diurus penyembelihannya, pengurusannya, pembungkusannya dengan cara yang baik, barulah dinamakan halalan thayyibah. Jadi ini menepis pandangan orang bahawa Allah dan juga Rasul
tidak campur dalam urusan kehidupan kita, dalam urusan dunia kita ini, ya, urusan dunia yang bagaimana, ya, yang tidak dicampuri oleh Nabi SAW. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya, kamu nak buat meja, ya, nak pasang berapa dia punya apa ni namanya, Meja nak pasang, dia punya kaki dia, nak bubuh 4 ke, nak bubuh 6 ke, nak bubuh 8, itu hang fikirlah sendiri, ya. Apa yang Nabi SAW ialah sampaikan dia punya asas dia, ya. Makan minum, ya, tak payahlah kau tanya, ya Allah, ya, macam mana nak buat, ya, karipap, ya, itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala sebut ialah dia punya asas dia. Kamu boleh makan, kulu, kamu boleh makan, washrabu, kamu boleh minum, wala tusrifu. Ya, jangan, ya, berlebih-lebihan. Ini yang disampaikan oleh Allah. Allah telah, ya, meletakkan mabadi, prinsip-prinsip dia. Ya, boleh makan, ya, boleh minum, tapi jangan berlebihan. Boleh makan selagi benda tu halal, ya. Kalau benda tu haram ataupun syubhah, tinggalkan. Ya, begitu. Itu asas-asas, ya. Cara teknik nak buat itu gini, ya, nak cangkuk pokok tu, ya, nak cangkuk, nak begini, ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi yang bercakap ni pun, ya, hang pun kena ngaji jugalah, ya. Jangan kata yang bukan-bukan, ya. Sehingga merumuskan bahawa, ya, perubatan ini, ya, adalah urusan dunia, maka Allah dan juga Rasul tak campur tangan. Ya, jadi ini, ya, kita serah kepada ahli. Bawa datang pula dalil. Fas'alu ahla dzikri. Ya, bertanyalah kepada, ya, kepada ahlinya, kepada pakarnya, maka dirujuklah kepada pakar-pakar tu. Ya, jadi tak betul. Ya. Jadi Islam, ya, ada kerangkanya sendiri, ya, dan, ya, yang bukan Islam itu ada kerangkanya sendiri, ya. Kita tak campur dalam urusan mereka, ya. Mereka terpulang kepada mereka, ya. Tapi yang kita nak ialah kerangka kita sendiri, kerangka Islam itu. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, udkhulu fi silmi kaffah. Ya, masuklah kamu ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam keseluruhan, bukan juzuk-juzuk, bukan 99%, ya, kamu ambil 1% kamu tak ambil, kamu tinggalkan sebab tak sesuai. Katalah kamu terima semua sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnah suki kamu tak nak sebab ini ketinggalan zaman. Ini ketinggalan zaman, ya. Hukumnya tanya kat mufti. Tanya mufti kamu. Kan nanti saya cakap. Nanti mufti dia dah buat nanti saya cakap kan nanti viral pula, ya. Ya. Tak, dia masalah dia tak viral yang jujur tau. Dia orang tak viral yang jujur masalahnya, kan. Kita cakap ni tapi dia orang terus yang orang viral ni jahatnya dia yang meletakkan benda tu, kan. Jadi saja nak buat pura-pura dia. Okey, habiskan sikit lagi, ya. Ya. Jadi kata Imam Ibn Qayyim, ya, bukan ubat tu yang bermasalah. Yang bermasalah ialah tabiat jiwa manusia tu sendiri. Jiwa manusia tu yang kotor, yang suka kepada yang kotor, yang suka kepada, ya, benda-benda yang luar daripada, ya, Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Itulah jiwa yang kotor. Diri manusianya yang tidak mampu menerimanya, ya, wa fasadil mahal, ya. Jiwa manusia tu sendiri yang tidak boleh, ya, diri manusia itu yang tidak mampu untuk nak menerimanya, ya. Dia sebab berfahaman logika, menggunakan logik akal. Dia berfahaman logika. Jadi bila sesuatu yang tidak masuk akal, dia rasa macam payah nak terima, macam tu. Macam tahnik tu tadi, ya tak? Nak masuk ke mulut apa ni? Dia ingat, ya, nak tahnikan ini kita cari, ya, laki kat mana-mana, laki kat luar, laki ke apa hisap rokok kita nak bagi. Tak, kita, ya, cari orang soleh. Di sana ada adabnya. Orang soleh biasa dia jaga makan minum dia. Mereka sentiasa bersugi, membaca Quran, solat, zikir kepada Allah Taala. Lidahnya, ya, basah, ya, berzikir kepada Allah, ya. Jadi salah kita, ya, yang kita cari laki-laki mana untuk tahnikkan anak kita tu, siapa yang suruh, ya. Sebab tu belajar menyeluruh, ya. Disunatkan tahnik tu kepada bayi itu, ya. Kemudian orang yang mentahnik itu cari orang-orang yang soleh sebab nak mengharapkan barakah, ya, daripada orang soleh itu, ya. Satu lagi benda barakah ni pun, ya, kalau orang yang berfahaman logika ni,
yang gunakan logik akal, ya, dia tak faham benda barakah ni. Ya, dia takkan faham benda barakah, ya. Sebab itu, ya, saya sarankan kepada semualah, ya, baiklah kita merendahkan diri, ya, jangan sombong. Jangan sombong kepada Allah. Sebagaimana, ya, Azazil itu, ya, Azazil itu berilmu, guru kepada malaikat, ya. Tapi bila Allah Taala suruh satu saja, hey, apa ni, Azazil, ya, sujudlah kamu kepada, ya, Nabi Adam, ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, Allah Taala dah tetapkan, ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya, aku, yakni Allah Taala nak jadikan, ya, Nabi Adam alaihi salam, ya, sebagai khalifah, ya. Tiba-tiba malaikat-malaikat yang lain semuanya apa? Ya, sami'na wa ata'na, lalu mereka tunduk sujud kepada Allah, patuh kepada perintah Allah. Tetapi guru kepada malaikat ni, ni masalah. Ni guru ni, ya, orang yang banyak ilmu ni, ya, orang yang berilmu, lebih berilmu, ya, bila diperintahkan untuk tunduk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, oh, dia berkata, aku dicipta daripada api lebih mulia, ya, sedangkan Adam manusia, ya, dicipta daripada tanah, ya, yang hina dina, ya. Malaikat-malaikat semuanya, ya, berzikir, bertasbih kepada Allah, sedangkan manusia ni suka menumpahkan darah, ya. Jadi apakah layak orang mulia, ya, sujud tunduk kepada orang-orang yang hina dina, yang dikata lekeh itulah oleh apa ni, Azazil itu. Lantas dengan kenyataan itu, ya, apa ni, Allah Taala perintahkan Azazil keluar daripada syurga Allah Subhanahu wa taala dan kekallah kamu dalam api neraka. Jadi jangan bersifat dengan sifat seperti Azazil, sombong dengan ilmu, ya. Jangan sombong, ya. Kadang-kadang kita perlu dengar, ya, daripada kanak-kanak. Kadang-kadang kita perlu dengar, ya, dengar dulu, ya, walaupun yang bercakap itu hanyalah, ya, seorang wanita di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, seorang ibu, ya, bertanya kepada Sayyidina Umar. Orang dah tahu dah, ya, perangai Sayyidina Umar ni macam mana, keras Sayyidina Umar ni macam mana, tegasnya Sayyidina Umar tu bagaimana. Tetapi setegas-tegas Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Umar, ya, bersedia untuk mendengar keluhan daripada seorang wanita. Ya, apakah, ya, akhlak yang seumpama ini masih ada? Sayyidina Umar, ya, Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, berjalan-jalan di tengah malam lalu mendengar rintihan daripada seorang ibu, ya, seorang ibu yang, ya, memasak apa ni, masak, ya, untuk anaknya, anak dia menangis-nangis, kelaparan, ya, ibunya masak. Anda tahu apa yang dimasak? Yang dimasak ialah batu, ya. Bila Sayyidina Umar tanya kenapa masak batu, ya, ya, untuk nak menenangkan, ya, jiwa anak-anaknya yang menangis, kelaparan dan sebagainya. Batu dia tak lembut-lembut, jadi akhirnya anak tu akan tertidur hanya untuk nak redakan sementara, ya. Tetapi, ya, bila Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, mengetahui, ya, keadaan ini, maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab memikul sendiri tepung tu, memikul sendiri, ya, bantuan-bantuan yang nak diberikan tu. Ya, pengawalnya kata, ya, wahai Amirul Mukminin, tak perlulah, tak payahlah, biarlah kami yang uruskan. Apakah kamu mahu, ya, bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata Sayyidina Umar. Lantas Sayyidina Umar, ya, memikul, ya, tepung tu sendiri, memikul bahan-bahan makanan yang lain yang diambil daripada mahzan, ya, dia hantar sendiri kepada, ya, seorang wanita, ya, yang miskin, yang menenangkan anaknya, ya, daripada kelaparan. Sayyidina Umar sendiri yang bergerak begitu, ya. Macam ni, yang sepatutnya diorang tak fokus kepada yang Ustaz, macam Ustaz minta, tak tahu, ya, perbuatan sunnah tidak akan diterima mana-mana pun negara, kebanyakan diorang tak akan terima. Ustaz dah pergi mengata. Jadi bila saya kata, ya, perbuatan sunnah tak diterima, jadi bila saya selalu berjumpa dengan pesakit, lebih 20 tahun saya dah buat, ya, bila keluhan wanita, ya, bila kita bercakap, beritahu, ya, tentang masalah wanita kepada suami yang tidak mampu, ya, Ustazah nak hospital patuh syariah kepada kerajaan. Kenapa yang itu you all yang itu tak diviralkan? Ustazah banyak kali sebut, Ustazah nak hospital patuhi syariah untuk wanita daripada dia mula mengandung sehinggalah dia bersalin, maknanya dah habis bersalin dan sebagainya. Hospital patuh syariah, cuba, ya, dan kita cuba ikut apa yang kata, apa yang dikeluarkan oleh mufti negeri Sembilan, ya.
Jelas lagi nyata apa yang disampaikan oleh Mufti Negeri Sembilan itu sendiri. Jadi kenapa itu yang kita tak tolong orang yang di luar kemampuan, ya, supaya kerajaan kita mendengar. Ya, satu pun jadilah yang Hospital Patuh Syariah. Kita tunjuk Islam tu bagaimana menjaga maruah wanita. Sebab ya, wanita yang daripada mula mengandung, ya, apabila mula kehamilan tu, ya, itu dah kira, ya, mengandung dah kira jihad dia. Ya, sehingga dia beranak, dia bersalin dan dia menyusukan anaknya, kalau anak lelaki sampai 2 tahun, ya, itu dah kira dalam pahala-pahala syahid untuk wanita-wanita. Jadi di sinilah kita nak, ya, kepada di luar sana, saja nak, maknanya tolonglah, ya, sampaikan kepada kerajaan kita. Ramai yang lagilah keadaan tidak mampu, Hospital Patuh Syariah, ya, kerajaan aja yang mampu buat. Kalau tak terima perubatan sunnah, tak apa, tapi saja minta Hospital Patuh Syariah untuk wanita yang berjuang, ya, berjuang mereka, ya, untuk melahirkan, ya, manusia di muka bumi Allah Ta'ala ini untuk kebaikan negara, kebaikan agama, ya, untuk apa, ini yang kita nak, supaya wanita-wanita, ya, mereka rasa bila saat mereka sakit bersalin, dan mudah-mudahan, ya, Allah Ta'ala meringankan, ya, makna mudah-mudahan dengan bila wanita yang kalau terpaksa terdesak memang mudarat, maka hendaklah ia mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Mufti Negeri Sembilan. Jadi ada cara-cara dan peraturannya. Kenapa itu tak diwawarkan? Banyak live Ustazah selalu ulang yang tu, kenapa yang itu tak diwawarkan. Sebaliknya, benda lain yang tak pun kata tak ada satu video saja yang betul pun, ya, mereka buat macam tu, benda itu yang mereka apa tujuan dan apa Mufti Ustazah tak tahu. Tetapi ya, Ustazah nak memberitahu, tolong sampaikan. Ya, sama-sama sampaikan. Ya, tolong sampaikan. Patutnya seperti seorang ulama, seorang mufti, seorang yang lain, cubalah, ya, seperti Saidina Umar, seorang yang tegas. Tapi bila wanita mengadu, mereka mendengar aduan wanita. Bukan dia tanya wanita tu, kau sijil apa, kau nak bertanya dengan aku, nak bercakap dengan aku je ni? Engkau jawatan apa, kau nak bercakap dengan aku ni? Ya, ini kita nak mengadu, seorang wanita mengadu. Ya, jadi orang awam mengadu, tak boleh nak mengadu ke orang awam ni? Perempuan-perempuan tak ada hak untuk bersuara ke? Jadi ini yang Ustazah minta, ya, sama-sama. Ya, dan akhirnya sebagai penutup, saya nak tutup ya dengan satu hadis Nabi SAW dalam bab yang kelima, ya, dengan tajuk mencegah kelebihan makan. Nampak, ya? Siapa kata dalam bab makan minum, ya, Nabi SAW, ya, tidak campur tangan, ya. Serahkan bab makan minum, itu urusan dunia, ya, itu serah je lah kepada manusia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, alasan begitu tidak, ya. Di sana ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu difahami oleh manusia dalam makan minum, ya. Tang jenis-jenis makan, nak makan kari pap ke apa ni, ya, pandai-pandai lah, ya. Asalkan benda tu, ya, benda tu halalan thayyiba, ya, benda itu tidak ada syubhatnya, ya, maka ya dipersilakan. Hadis tentang mencegah kelebihan makan. Nabi SAW memberi petunjuk agar kita mencegah, ya, memberi dos secara berlebihan, ya, hingga tidak sesuai dengan keperluan. Baginda SAW juga memberi formula khusus yang mesti diperhatikan dalam soal makan dan minum. Ya, Nabi SAW bawakan, ya, fil musnad wa ghairihi anhu SAW annahu qala ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin bihasbi bani adam luqaymatun yuqimna sulbahu fa in kana labudda fa'ilan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Ya, kita tengok, ya, hadis sahih akhrajahu Ahmad wa Tirmizi, ya. Imam Ahmad, Imam Tirmizi merawikan hadis ini, ya, dan kedudukan hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, hadithun sahih, ya, hadis yang sahih, ya. Kita nak nafikan mana lagi, ya? Kita nak kata hadis dhaif apa semua tu, ya. Ini hadis sahih, ya. Jadi kalau anda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila hadis ini sahih, sepatutnya anda, ya, yakin, ya, beriman kepada hadis ini, pegang sungguh-sungguh hadis ini, laksanakan, amalkan. Jangan sekadar, ya, bila tahu udah, ya, berlalu begitu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Orang yang banyak mempertikaikan ini pun, ya, mereka pun bukan nak beramal sungguh-sungguh. Bila tahu hadis Nabi ni yang sahih, bukan nak beramal sungguh-sungguh,
Ya, dia cuma suka ya mencari kesalahan-kesalahan orang. Kadang-kadang orang tersilap tak sengaja. Oh, yang itulah yang dicanaikan lah. Ya, yang dicanaikan ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa makna hadis ini? Ma mala'a adamiyun, tidak ada bejana ya yang lebih buruk, wi'aan syarran min batnin, yang dipenuhi oleh manusia melainkan perutnya sendiri. Inilah perutnya seburuk-buruk bejana. Ya, kata Nabi SAW. Ya, sebab semua makanan sumbat, ya simpan kat perut. Ya, makanlah macam-macam jenis makanan, simpan kat perut. Minumlah macam-macam jenis minuman, simpan kat perut. Ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan, ya, tidak ada bejana yang lebih buruk yang dipenuhi oleh manusia melainkan perutnya sendiri. Ya. Bihasbi ibni Adam luqaimatun yukimna sulbahu. Cukuplah seorang itu menggunakan beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Ini panduan, ya, Nabi buat panduan, ya, tentang ya adab cara ya nak makan minum. Walaupun ya boleh makan, boleh minum, tapi di sana ada cara. Samalah ya kalau kita nak konsumsi madu tu, ya, di sana ada cara, ada tekniknya, ya, ada sukatannya, ya, bukan ya apa ni, hadis sahih, ya, madu ni, ya, madu, jadi dia ambil satu tong, dia pun ya makan madu. Ni ambil daripada hadis sahih ni, aku yakin dengan madu ni, ya, makan satu tong, salah juga. Jadi bab di sini ni, hadis ini, ya, Imam Ibn Qayyim ya beritahu supaya jangan pula diambil hadis tu secara sembrono juga, ya, tak betul juga. Jadi nak makan apa semua tu ada sukatannya, ada caranya, ada kaedahnya. Ada kaedah. Sebab itulah tugas Persatuan Perubatan Sunnah At-Tibbun Nabawi, kami persunat, ya, kami ajar benda ni secara percuma. Sebab tu kita beri ilmu kepada orang lain secara percuma. Sepanjang kami buat ni, ya, konsultan pun semua secara percuma, tidak ada bayar. Boleh tanyalah pesakit-pesakit sunnah, kadang-kadang orang ustazah pukul 2-3 pagi pun ustazah layan juga. Sebab apa? Sebab mereka nak belajar perubatan sunnah, nak cuba merawat penyakit anak-anak mereka, ahli keluarga mereka dengan cara sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ustazah nanti ya nak tunjuk kepada semua. Sebab tu kita kena datang kelas, kita nak tunjuklah, okay, masing-masing pesakit ada bawa minyak zaitun pada luar. Lepas tu ustazah pun bawa minyak zaitun. Pada persatuan kita ada jenis berbagai minyak zaitun. Jadi kita akan belajar. Kita akan tengok, okey, ni grade macam mana, ni grade macam mana. Jadi you all akan faham apa yang dimaksudkan minyak zaitun grade perubatan. Apa dikatakan madu yang grade perubatan. Apa yang dimaksudkan madu ni. Madu yang ni tak bagus. Apa saja nama madu tetap bagus. Ustazah tak menafikan. Tetapi apabila berlaku kes kronik, apabila berlaku kes, maknanya ada madu yang bila kata betul-betul tahap yang kronik. Bila tahap kronik, ada madu yang khas untuk benar-benar merawat penyakit yang kronik. Ya, tapi kalau sekadar sedikit, ya, madu-madu yang insya-Allah tu kata kita akan belajar benda ni. Lepas tu kita kata lebih suka berjumpa sebab apa Ustazah boleh tunjuk. Kalau setakat orang tunjuk botol, jangan nak tunjuk botol, ya. Botol tu tak boleh kita tunjuk macam tu. Sebab kita nak ajar. Bila jumpa Ustazah, you all pegang, you all sentuh, you all akan dapat rasa beza. Dan you all boleh rasa sendiri tu ada perbezaan. Jadi tu kita kena belajar. Kalau kita tak tahu, ya, kita hanya belajar cara macam orang sekarang kan belajar sikit-sikit pakai Google Meet. Jadi tu mana nak ilmu tu, kita nak dapat ilmu yang berkat, Lepas tu orang kata belajar bertalaki tu lebih baik. Ya, terutama ilmu perubatan. Nak rawat sakit anda, mana boleh buat rojak-rojak macam tu, bagi cadangan-cadangan macam tu, bahaya. Nyawa orang bukan boleh buat main. Okey, sambung sayang. Jadi hadis ni, ya, Nabi SAW menyebutkan cukuplah seseorang itu mengguna beberapa suapan makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya, ya. Jadi maknanya tujuan makan tu ya bukan ya untuk nak apa ni, nak ya, sedap, ya, nak apa ni, makan berlebih-lebihan. Sebenarnya makan ni cukup untuk nak menegakkan tulang belakang ni, ya. Menguatkan tulang belakang. Jadi dengan kuatnya tulang belakang ni, kita boleh bergerak, kita boleh ibadat, kita boleh pergi kerja dan sebagainya. Itu sebenarnya tujuan makan, ya. Bukan untuk berlebih-lebihan. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau sudah terpaksa, ya, Nabi SAW ajar ni, fa thuluthun li ta'amihi, makanlah, ya, gunakan perut kita ni 1/3 bahagian perut ini li ta'amihi untuk makanan, ya.
makan 1/3 ya untuk penuhkan perut kita, 1/3 ya untuk makanan, wa thuluthun li syarabihi, dan 1/3 lagi untuk minumannya, wa thuluthun li nafsih, ya, dan 1 bahagian lagi ya untuk ya nafas kamu ya. Jadi perut kita ni ya dibahagi dengan 3. Ya, 1 untuk makanan, 1 untuk minuman, 1/3 ya, dan 1 bahagian lagi ya untuk nafas. Jadi ya, bila makan jangan makan sampai penuh ya. Jadi kalau makan penuh ya sampai kita tak larat nak bergerak dan sebagainya, susah itu maknanya ya satu bahagian untuk pernafasan tu tidak ada. Ya. Jadi makanan ya, itu kadar dia. Ya, yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan. Ya. Kita dah tahu hadis ini ya kategori dia sahih. Ya, hadis yang sahih. Ya. Jadi ya, apakah kita ya boleh beramal dengan hadis ini ya, ataupun kita buat dek dengan hadis ni, kita tinggalkan, ataupun kita terus condemn hadis ni. Ini ya apa ni, cara lama ya. Ini zaman Nabi boleh lah. Ya, ini zaman sekarang dah berubah, zaman moden dan sebagainya, ataupun begitu. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Apakah salah kalau kita nak beramal dengan hadis ini yang sudah diketahui? Okey, kita sepakat hadis ini adalah hadis yang sahih. Sepakat dah. Ini hadis sahih. Jadi dengan hadis sahih ini kita nak buat macam mana? Jadi ya, anda katakan bila kami bawa hadis-hadis yang sahih ya, kata fahaman yang mengarut lah, ajaran sesat ya. Kalau ya rujukan kami ya ada kitabnya, hadisnya sahih ya, anda nak kata ya ini fahaman mengarut ya, ini ajaran yang salah, ajaran sesat ya. Sebenarnya siapa sebenarnya yang sesat, yang salah, yang mengarut tu siapa? Ya. Apakah kita nak katakan salah orang yang nak beramal dengan hadis yang terang-terang, hadis yang sahih? Ini persoalan. Ya. Jadi ada ulama pula ya, bila bicarakan hadis ini ya, dia mencari ya sesuatu yang lemah ya, yang lemah lah. Oh, itu di zaman Nabi. Selalu hujannya begitulah. Ya. Ataupun ya kalau habatus sauda itu untuk orang-orang Arab, tidak untuk orang kita. Nabi SAW ya bicara bukan untuk satu-satu kaum dan bukan untuk satu-satu masa. Ya, Islam ya yang dibawa oleh Allah dan juga Rasul SAW itu sesuai sepanjang zaman, mau zaman awal, zaman pertengahan ataupun zaman akhir. Islam itu tetap sama, tidak berubah. Ya, sesuai sepanjang zaman. Ya, dia tidak ada ya halal waktu dahulu akan jadi haram di waktu kemudian, dan tidak ada juga ya haram waktu dulu ya bila sampai ke hujung ya nanti jadi halal. Ya, benda haram sampai akhirnya jadi halal ya. Jadi seolah-olah hukum dalam Islam ini berubah ya, dia tidak begitu ya. Islam ya dia sesuai ya di sepanjang zaman ya, kerana Allah Subhanahu wa taala iktiraf inna din indallah al-Islam ya. Ya, agama di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah Islam, diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku ya, yakni Allah taala telah sempurnakan. Telah sempurnakan agama kamu. Maknanya tak ada dah yang tidak dibicarakan oleh Allah dan juga Rasulnya. Semua dah dibicarakan. Tak ada yang nak disembunyikan lagi. Telah sempurna. Ya, jadi Allah Rasul ni sempurna dan semuanya sudah disampaikan. Ya. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan Allah, aku sendiri Allah Subhanahu wa taala ya redha ya Islam itu menjadi agama kamu sekalian. Ya. Jadi ya agama yang diajar oleh Allah dan juga Rasulnya antaranya ialah inilah dia. Ya, bila dengar hadis-hadis yang sahih begini ya, hendaklah kita pegang, kita beriman, beramal ya. Kita buat kajian ya, subhanallah ya. Bila manusia yang mengamalkan pemakanan begini, apakah bertambah sehat ataupun bertambah sakit? Ayo buat kajian.
wahai generasi muda, buat kajian. Betul ke apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, apabila seseorang ya mengamalkan pemakanan, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan juga 1/3 untuk pernafasan, ya, itu akan ya menambahkan ya sakit ya orang itu ataupun menambahkan kesihatan. Jangan tahu nak tohmah saja ya. Ayo, ya, para ulama sepatutnya galakkan ya kepada ummah. Para pemimpin sepatutnya galakkan. Ini yang kita nak bicarakan kepada ummah. Ya, bila bertemu dengan pemuda-pemuda, bila bertemu dengan pelajar-pelajar yang otaknya masih fresh, ya, galakkan kepada mereka, ayo buat kajian. Ya, Nabi SAW cerita tentang bab madu, buat kajian tentang madu. Ya, setakat mana ya kehebatan madu ini? Ya, sebesar mana kehebatan madu ini? Ya, apakah ya bila orang mengamalkan madu ini akan mendatangkan efek-efek yang buruk ya kepada manusia? Buat kajian. Ya, bukan makin ya bila dengar hadis, dah tahu hadisnya sahih dan sebagainya, itu belum hadis dhaif. Kalau hadis dhaif memang dibelasah terus. Ya, ini hadis yang sahih. Ya, ada di dalam Al-Quran. Al-Quran sebut watini wazaitun. Kenapa kita tak kaji tentang buah tin? Ya, kenapa kita tak kaji tentang buah zaitun? Ya, semua kosmetik di dunia ini mengiktiraf ya, mengiktiraf buah zaitun, minyak zaitun. Malulah ya, kalau kita sendiri tak boleh terima. Kenapa? Ya, itu adalah khazanah umat Islam. Minyak Ya, zaitun. kenapa ya umat Islam tidak berbangga dengan khazanah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada umat Islam? Ya, sepatutnya kita bangkit, kita bangga ya. Maknanya soal kosmetik, ya, soal kecantikan ini, kecantikan kulit, kecantikan wanita, lelaki dan sebagainya, ya, sepatutnya orang Islam, ilmuwan Islam yang menerajui menggunakan bahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam ya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan ya ketika mengatakan ya alaikum bil Quran ya wal asal ya alaikum ya bisyifa'ain al-Quran wal asal ya, hendaklah kamu berpegang kepada dua jenis penyembuhan iaitu Al-Quran dan juga asal madu. Ya, Al-Quran adalah ya perubatan ilahi samawi ya, manakala madu itu adalah ya perubatan bumi. Apabila dicantumkan ya rawatan ilahi samawi dengan rawatan bumi, ya, dia akan meletuskan ya suatu ya ubat yang sangat hebat. Satu kehebatan ya. Kadang-kadang ya ada ahli sains yang buat kajian tentang buah-buah tertentu. Ya, kononnya buah begini ya, kunyit hitam, ya, mempunyai penyembuhan yang luar biasa begini buat kajian, orang semua terima. Ya. Itu ya kunyit hitam. Ya, kajian daripada manusia orang boleh terima. Kenapa kita tidak terima apa yang telah Allah dan Rasulnya ya sebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, habbatus sauda itu sabit dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa kita tidak berbangga? Kenapa kita tidak ya buat kajian? Kenapa kita tidak buka makmal tentang ya habbatus sauda? Buat kajian sungguh-sungguh tentang habbatus sauda. Sebesar mana habbatus sauda itu mampu merawat penyakit-penyakit. Ini adalah bidang kita umat Islam. Ya. Jangan kita melahirkan ulama-ulama yang hanya tahu mengatakan yang ini halal, yang ini haram, tapi kita tidak pernah buat sesuatu untuk ummah, untuk pembangunan ummah ini. Saya seru kepada pemimpin-pemimpin negara, ahli-ahli politik, cendekiawan-cendekiawan, ayo ya, kita gerakkan semangat ya kepada anak muda Muslim ya untuk mengkaji apa yang telah ya disampaikan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yakin sungguh-sungguh dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbangga ya dengan khazanah yang dimiliki oleh ya umat Islam, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan minyak Allah taala beri ya kepada negara-negara Arab itu. Lihat sekarang ini ya, bumi Qatar, bumi ya Abu Dhabi, ya Arab Saudi sendiri ya makmur ya, dikagumi oleh ya mata-mata dunia ya, khususnya apabila mereka pergi ke bumi Qatar ya, mereka sangat takjub. Itu hanya ya dengan satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala beri ya tentang minyak ya kepada negara-negara Arab Muslim. Subhanallah.
ya, kenapa kita tidak, ya, sebab itulah ya kami pergi ke Brunei bukan kerana apa, ya, kalau umat Islam di Malaysia, ya, tidak mahu, tidak menerima tentang perbuatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tahu bahawa di negara Brunei mereka mahu melaksanakan Islam, mereka telah melaksanakan hudud, bukan hanya sekadar retorik, bukan hanya sekadar ucapan kata-kata, ya, daripada lidah yang tidak bertulang, kononnya nak kepada hudud, tapi sampai sekarang pun, ya, hudud hanya permainan di dalam politik sahaja. Ya, maka kami pergi ke Brunei, ya, untuk nak beritahu kepada, ya, pemerintah di sana, ya, bahawa di dalam Islam ini ada satu perubatan, ya, yang sangat hebat kalau dilaksanakan, ya, dan mesti dilaksanakan oleh satu pemerintah yang kuat, yang multazim, yang bersemangat, yang komited, ya. Apabila ini diwujudkan, ya, nanti, ya, dunia semuanya akan melihat kehebatan perubatan yang berasaskan, bersumberkan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup sekadar ini daripada saya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada ustazah, ya. Jangan tutup. Jangan lari. TV. Aerial cable. Disconnected. Okay, Ustazah nak tunjukkan, ya, supaya di luar sana akan nampak kehebatan, ya, apabila kita berubat cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih relevan untuk merawat penyakit terkini. Ya, ini berapa kali Ustazah nak tunjukkan sesuatu supaya ini adalah yang anda tengok dekat sini, ya, nampak, ya, dekat sini saya tunjuk. Ya, di sini ialah ni, tak nampak, ya. Kalau tidak orang kata, oh, ni ambil gambar edit mana-mana ni, Ustazah ambil gambar edit mana-mana. Untuk kencing manis, insyaAllah besok saya tunjuk yang tahap mereka kronik, macam mana dia boleh baik dengan cara perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Maknanya ada yang nanti saya akan tunjuk besok lah, tapi malam ni Ustazah lebih kepada anak-anak ni dulu, ya, sebab budak-budak kan. Jadi di sini Ustazah nak tunjuk bahawa di sini mula-mula berlaku kecemasan, ya. Sebab tu saya kata isteri ataupun ibu kalau kami Persatuan Perubatan Sunnah kami, kita beri ilmu kepada wanita-wanita di luar sana. Maknanya ibu, ya, jadikan diri kamu adalah isteri yang terbaik, ya. Jadikan ibu yang terbaik pada anak-anak kita, ya. Bila ahli keluarga kita sakit, jadikan dapur kamu adalah hospital kamu yang terbaik. Itu yang disarankan, ya, oleh kita kalau kita belajar perubatan cara sunnah Rasulullah. Memang kita tak ada, ya, pusat perubatan, tapi, ya, bagaimana seorang ibu, ya, tangan yang menghayun, ya, mampu menggegarkan dunia. Maknanya bagaimana kehebatan seorang wanita bernama isteri, ibu, ya, menjadi sesuatu yang akan dipandang mulia dan dipandang subhanallah, ya, seorang wanita yang hebat pada ahli keluarganya, anaknya dan sebagainya. Jadi di sini saya nak tunjuk, ya, yang merawatnya ialah ibunya sendiri waktu kecemasan berlaku. Ini video yang lain, ini yang lain. Yang semalam saya tunjuk tu adalah video yang berkaitan yang anak orang lain, tetapi untuk orang dewasa saya tak boleh sebab aurat kan. Tapi lelaki mungkin tak kena kebenaran diorang lagi. InsyaAllah nanti tak akan tunjuk satu persatu. Jadi kalau orang tanya, kalau berlaku katalah terbelah, ya, terbelah lah kat sini, terbelah lah atau belah di mana-mana, ya. Jadi saya nak tunjuk kehebatan perubatan kita cara sunnah Rasulullah SAW, ya. Mula-mula dia dah memang ni berlaku pada 18 April 2021. 18 April 2021. Maknanya ni berlaku pada 18 April 2021. Sebelum ni ibu ni dia dah memang berubat cara sunnah, ya. Dia dah mula dalam keluarganya. Jadi cara pemakanan ni bagaimana, kalau anak demam nak buat macam mana, tetapi berlaku kecemasan. Jadi saya tunjuk berlaku kecemasan pada 18 April. Kadang-kadang inilah, ya, dekat pesantren sunnah kalau sakit gigi macam mana, sabar, ya, tunggu ilmu ni. Janganlah kita nak share semua satu persatu. Jadi supaya, ya, kita tidak boleh semua benda nak gunakan logik akal, ya. Sebenarnya tu kita tahu bila Allah Ta'ala kata macam ni, Nabi kata macam ni, sami'na wa ta'na. Bila kita dengar ikut agama, tengok hasilnya yang subhanallah luar biasa. Jadi apa yang saya nak tunjuk dekat sini, ya, pada 18 April, ya, biasa pesakit biasalah kalau berlaku belah macam ni dah panik kan, anak dah terbelah macam mana buat, darah tak berhenti kan. Jadi di sini anda akan boleh tengok. Jadi kami tengok saja, ya, ni anak dia 11.50 lah,
Saya tunjuk gambar ni biar nampak jelas. Nampak tak besar dia punya bahagian ni besar ya, bahagian dia punya jahit, dia punya dalam ni. Jadi kita dapat ini darah mula banyak keluar ni. Macam mana ni saya dengan keadaan darah dia dan sebagainya. Jadi ya, jadi di sini okey, jadi dia beritahu saja nak buat macam ni. Okey, ni 19 April. Okey, pada 18 April tu macam mana nak berhentikan perhentian darah berlaku? Macam mana cara perubatan sunnah Rasulullah SAW? Ya, kalau waktu darah keluar tu macam mana cara perubatan sunnah? Sebab tu you all kena datang kelas, belajar dengan Persatuan Perubatan Sunnah, iaitu Persunnah ya, di bawah pimpinan Ustaz kita Haji Daidi tadi. Ya, Islam ada caranya. Jadi kami ada cara kita. Kita perubatan sunnah ada caranya. Okey. Yang penting salah dulu cakap dengan pesakit Persunnah, persatuan, saya kata jangan mudah panik. Apa pun elakkan diri kita daripada panik. Ya, jangan tak tahu buat apa. Sebab tu saya dah bekalkan. Okey, pada waktu ni maknanya darah dia pun dah berhenti, dia pun memberi perkembangan saja. Ini gambar anak dia. Tengok lubang itu besar ni. Saya fotokan lagi, nampak luas, nampak tak? Masing-masing nampak kan? Besar ni. Ya, jadi di sini jadi letak pasti amam. Ni saya dah beritahu lah apa grade-grade apa di sunnah yang masing-masing ibu-ibu tu ada. Masa diorang masa kursus tu, saya dah beritahu dah apa yang jenis perubatan, betul dah grade perubatan, apa yang mana minyak zaitun yang sesuai untuk masak, mana minyak zaitun yang untuk perubatan. Jadi mereka dah memang ada sediakan bekal di dalam waktu di dapur mereka adalah hospital. Itulah dia ya. Jadi ini pada 19 April. Okey, ni hari kedua. Okey, mak dia beritahu saja ini dia. Jadi saya dah tunjuk. Ya, kalau tidak orang ingat kata ni ustazah bohong dan sebagainya. Jadi saya nak tunjuk kehebatan ya kita dengan cara perubatan sunnah Rasulullah SAW. Apa kita lihat? Okey, ini hari yang ketiga. Saya dah tunjuk hari yang ketiga. Okey. Dan sajalah ya. Jadi ni jadi dia ada website saja tentang ni lah. Lepas tu ni hari yang keempat. Okey, ni hari yang keempat. Hari yang keempat. Dan seterusnya ini kan dia tunjuk. Okey, 20. Dia tanya macam ni okey ke Ustazah? Dia dah risau dah. Kita tahu ya soalan seorang ibu kan. Jadi bila 21 April, okey, dia pun hantar pada ni hari keempat. Okey, ini hari yang kelima. Ya, perkembangan hari yang kelima. Ini hari yang keenam. Okey, ini hari yang keenam. Kita tunjuk. Okey, ini hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh. Ya, dan ini adalah hari yang ke-8. Okey, hari yang ke-8. Dan ini adalah hari yang ke-9. Okey, kita teruskan lagi. Ini hari yang ke-10. Ya. Jadi ini hari yang ke-11. Okey, ini dah tunjuk ni semua. Okey, mak dia tunjuk dah mula kering, elok dan sebagainya. Hari ke-12, hari ke-14. Dan ini adalah hari yang ke-14. Okey, ini mesej mak dia ya. Assalamualaikum saja. Alhamdulillah dah makin mengecil. Maknanya dah makin mengecil kan. Benda yang belum tu mana daging dia dah mula cantum balik. Di situ adanya kehebatan Allah Taala, dah mula bercantum balik. Jadi bila ditunjuk lagi ya saja hari yang ke-15. Assalamualaikum saja. Hari yang ke-15 saksikan kehebatan ya adanya Allah Taala. Ni kehebatan Allah Taala. Bagaimana daging yang tadi you tengok belerai, macam mana daging itu boleh tumbuh balik dan cantum dan itu jadi elok balik. Jadi dekat sini dia jadi cantum balik. Di sini kita nak menunjukkan kehebatan di mana Ustazah gunakan dari sinilah kata bukannya semua kita olah yang sama, satu je ada sukatan-sukatan cara dia. Ya, lepas tu dia kata ni hari yang ke-17 ya, semuanya dah semakin baik. Dan sekarang ini dia hantar hari pertama, hari yang ke-9 dan hari yang ke-17. Dan sekarang ni dah masuk berapa bulan? Yang terakhir saya minta pada ibunya tadi tunjuk bukti. Ni anaknya. Okey, ni anaknya. Okey, dan juga lihat-lihat ya, macam tak pernah berlaku apa-apa. Jadi tak macam seolah tak ada nampak parut dan tak nampak apa-apa. Inilah kehebatan perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100%. Belum saya tunjuk yang lebih kronik lagi. InsyaAllah ya, besok saya akan tunjuk mereka yang mana kencing manis, yang mana tahap kronik ya, maknanya dia dah bergantung pada insulin dan sebagainya. Dan insyaAllah saya akan menunjukkan ya kehebatan perubatan cara sunnah Rasulullah. Jadi marilah kita belajar ya, sekurang-kurangnya kita belajar.
ilmu perubatan cara sunnah Rasulullah SAW ini, supaya ini adalah satu bantuan kita buat secara percuma, memang tak ada bayar. Kalau katalah dewan tu kena bayar, kita minta lah seorang sikit bayar seorang RM20, RM30 untuk lepaskan bayar dewan sahaja. Sebab kalau selalunya kalau penyakit-sakit datang, mereka akan bawa satu keluarga. Mereka akan bawa satu keluarga untuk belajar. Sebab kenapa saya galakkan suami bawa isteri, isteri bawa suami, kadang-kadang mereka bawa anak mereka. Sebab apa? Dalam kelas tu saya akan ajar, saya akan tunjuk macam mana cara betulkan saraf dan macam mana kita nak elokkan balik. Ni punca dia apa, ni punca dia apa. Ustazah akan beritahu apa punca-puncanya yang lain. InsyaAllah yang lain nanti Ustazah cuba kongsikan lagi kepada mereka yang sebenarnya saya nak tunjuk yang lebih kronik lagi. Tapi sangat yang lebih kronik tu biarlah anda berjumpa dengan Ustazah. Sebab tu saya kata jumpa Ustazah dulu sebelum anda nak menghukum tentang perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Kalau nak berubat cara luar, silakan. Tidak ada paksaan. Pada ibu tu pun Ustazah beritahu, Ustazah kata jumpa doktor dulu. Tapi dia kata kalau doktor dia macam ni cara peraturan dia. Jadi cara sunnah macam mana Ustazah? Jadi Ustazah ajar cara sunnah. Jadi ikut ibu tu yang membuat pilihan. Buat pilihan. Jadi belum lagi Ustazah tunjuk tahap mata dah kronik, bagaimana mereka boleh baik dengan cara perubatan sunnah Rasulullah SAW. Sebab itulah nasihat Ustazah kepada semua supaya anda semua marilah kita balik cara sunnah Rasulullah SAW. Dan Ustazah nak ingatkan kepada orang awam, berhati-hati ada TikTok tolong minta tolong, Ustazah minta tolong buat aduan ada orang menggunakan muka Ustazah punya face lah dia buat guna face Ustazah, and dia maknanya itu bukan dari Ustazah Ustazah lupa nama dia. Kalau boleh persatuan tolong kenalkan apa nama TikTok orang tu, takut nanti dia buat penipuan kepada orang awam. Begitu juga dalam WhatsApp ni kan Ustazah dah beritahu kepada semua orang awam orang ni menipu orang lain. Kata Ustazah ada kelas bulan Januari dan dia kata perlu bayar duit kelas-kelas sekian. Tolong itu penipuan, tak ada tak ada. Kalau tipu tak ada Ustazah minta beritahu tak ada. Dan jangan beritahu kalau orang yang datang jumpa Ustazah, konsultan dengan Ustazah, tidak ada sebarang bayaran dikenakan. Tidak ada sebarang bayaran. Ilmu Allah Ta'ala ini Ustazah bagi secara percuma. Kalau orang nak jumpa, minta nasihat, nak belajar, semuanya adalah Ustazah beri, itu ada cara percuma. Sebab apa? Ustazah tak nak, maknanya ilmu Allah Ta'ala ni wajib dikongsi kepada orang awam. Benda ini wajib disampaikan. Supaya apa? Supaya semua orang akan kembali berpegang teguh kepada kebenaran Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Islam bertambah yakin dengan bertambah beriman kepada Allah, bertambah mencintai Rasulullah SAW. Jadi sebaik-baik ikutan kamu ialah Rasulullah SAW. Jadi Ustazah nak beritahu, Ustazah pun dapat dia call tadi banyak kali. Mungkin dia marah dengan Ustazah sebab Ustazah wawarkan. Dia tak tahu yang kita buat report polis semua kan. Dia ni muka dia tunjuk muka Ustazah. Tolong berhati-hati dia tunjuk ni nombor dia. Tak ada tunjuk nombor ni semua kena cam nombor ni. Kalau muka arti dia letak profil Ustazah. Okey, lepas tu dia akan ganggu telefon orang dan Ustazah nak beritahu juga dekat sini. Banyak kali dia call. Bila Ustaz angkat, dia mengamuk, dia marah ni. Jadi apa yang dia tulis dekat sini, takutnya bila Ustaz TikTok berceramah. Jadi berhati-hati, Ustazah ulangkan berhati-hati ni nombor nombor palsu ini palsu Ustazah tak pernah pakai pun nombor yang ini. Jadi berhati-hati, tolong di luar sana yang TikTok banyak penipuan. Dia buat benda-benda yang bukan Ustazah, tetapi dalam TikTok tu dia buat benda-benda yang menyebabkan orang lain boleh jadi marah. Jadi sampai di situ saja. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hati kalian untuk mendekati perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah memberi keampunan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan di malam Jumaat, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala. Sebab banyak dah kita dengar berlaku gempa bumi. Dah mula berlaku gempa bumi. Gunung pun dah mula ni. Kalau kita tidak banyakkan beristighfar kepada Allah. Kalau kita tidak minta ampun kepada Allah Ta'ala, takut kalau dosa kita sesama manusia ni kita takut kalau kita dosa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Tapi dosa dengan manusia kena ingat, apalagi you all buat sebarkan komen benda-benda yang benda fitnah sebab benda fitnah ni bukan boleh buat main bukan benda kecil. Jadi di sinilah
Ustazah nak beritahu kepada semuanya sesuatu yang Ustazah nak beritahu. Belajarlah kita ilmu perubatan cara sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat kepada anda suatu hari nanti. Walaupun bukan sekarang, tetapi mudah-mudahan dia akan bermanfaat kepada anda satu hari nanti. Mudah-mudahan. Sekian daripada Ustazah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.